dari channel Ustazah Hajah Bibi. Kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini ialah kita mulakan pembelajaran kita dengan surah Al-Fatihah. Semoga ianya mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebelum kita meneruskan kelas PDPR kita pada hari ini, suka Ustazah ingatkan kepada semua pelajar dan juga penonton yang ingin menghantar komen agar menggunakan bahasa yang sopan dan juga gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Kerana kita menjaga akhlak, ya. Seterusnya, sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustazah. InsyaAllah moga-moga kelas kita pada pagi yang berbahagia ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar. Kelas PDPR online dari SMK Bandar Tinam ianya adalah percuma dan pertama kali bersiaran untuk pelajar tingkatan 5. Saya perkenalkan guru-guru yang ada bersama kita pada hari ini, iaitu GKMP, Ustazah Julia, seterusnya KP, Ketua Panitia Ustazah Nazneen, seterusnya saya perkenalkan Ustazah Rohana dan di bawah Panitia Pendidikan Islam, Ustazah Rohaida, juga Ustazah Saidah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan dengan mengenali Ustazah yang mengajar kita. InsyaAllah, link sijil penyertaan akan diberikan di penghujung kelas hari ini. Sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat tempoh setengah jam selepas tamat kelas PDPR online kita pada hari ini. Kod laluan akan disebut semasa sesi pembelajaran sedang dijalankan. Jadi, kenalah fokus, ya anak-anak semua. Tanpa melengahkan masa lagi, memandangkan masa telah menunjukkan jam 11 pagi, mari kita ikuti kelas ulang kaji SPM Pendidikan Islam pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Bibi dari SMK Bandar Tinam. InsyaAllah. Baik, Ustazah akan kongsikan kepada anda semua share link, share screen,
share screen untuk meneruskan bahagian haji dan umrah. Okey, insya-Allah. Okey, sebelum itu Ustazah kenalkan diri Ustazah, kerana tak kenal maka tak cinta. Nama Ustazah Hajah Bibi Zulia binti Hussein, mengajar di SMK Bandar Tik 6 Keluang Johor. Channel YouTube Ustazah Hajah Bibi. Latar belakang akademik Ustazah ialah ijazah sarjana muda sains serta pendidikan, iaitu pengajian Islam di UTM Skudai. Ustazah juga mempunyai kelulusan mengajar kelas takmir dalam negeri Johor dan mempunyai pengalaman menunaikan fardu haji pada 2012, pada tahun 2017 hingga 2019 Ustazah membawa jemaah ke Mekah dan Alhamdulillah Ustazah mengambil peperiksaan untuk haji dan umrah di bawah Akademik Mutawif Johor dan mendapat kelulusan yang baik. Dan seterusnya, untuk pengetahuan semua, dengan izin Allah, Ustazah diizinkan oleh Allah mengerjakan umrah pada Disember 2016, Jun 2017, Disember 2017, Jun 2018, Disember 2018, Mac 2019 dan Disember 2019. Baik, untuk kita rasakan nikmat pembelajaran haji pada hari ini, mari sama-sama kita lafazkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Tiadalah sekutu untukmu. Segala puji dan kuasa untukmu. Kami merawat tanpa cahaya bagi yang lupa, hina dan papa. Di hadapanmu yang maha indah, di hadapanmu yang maha mulia. Baik, anak-anak didik dan mereka yang berada di luar sana, apakah dalil disyariatkan haji? Ya, betul. Surah Al-Imran ayat 97. Apakah ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, Allah mewajibkan manusia mengerjakan haji dengan mengunjungi Baitullah kepada sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Baik, mereka yang berada di luar sana,
Apakah dia maksud haji? Apakah dia maksud haji? Apakah dia maksud umrah? Biasanya kalau di dalam soalan peperiksaan, soalannya berbunyi nyatakan maksud haji dan nyatakan maksud umrah. Jadi biasanya soalan yang dipaparkan jarang minta pada bahasa. Yang diminta ialah pada istilah syarak. Jadi anak-anak yang berada di luar sana sambil mengulang kaji pelajaran bersama dengan ustazah, sambil itu anda dapat diperdengarkan, difahamkan berhubung dengan topik peperiksaan bahagian haji dan umrah. Maksud haji pada bahasa mengunjungi tempat yang mulia. Manakala pada istilah syaraknya ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah kerana mengerjakan ibadah tertentu pada masa tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Baik, di sini anda kena ingatkan maksud ataupun istilah haji kerana kebiasaannya di dalam peperiksaan ditanyakan berhubung dengan istilah. Jadi perkataan yang anda perlu hafal ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah kerana mengerjakan ibadah tertentu pada masa tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Bagus. Seterusnya, maksud umrah. Apakah yang dimaksudkan dengan umrah? Maksud umrah ialah pada bahasa ziarah. Manakala pada istilah syarak ialah menziarahi Baitullah Al-Haram di Mekah kerana mengerjakan ibadat tertentu pada bila-bila masa mengikut syarat-syaratnya. Jadi yang ustazah merahkan adalah untuk anda menghafal dan memastikan ianya tidak ditinggalkan dalam keadaan anda menjawab soalan istilah. Ustazah ulang semula, maksud umrah ialah ziarah, tetapi lebih fokus untuk jawapan pada istilah syarak. Menziarahi Baitullah Al-Haram di Mekah kerana mengerjakan ibadah tertentu pada bila-bila masa mengikut syarat-syaratnya. Boleh semua? Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang bersama-sama dengan ustazah pada pagi ini. Sahabat Teja Aziz, terima kasih. Baik, seterusnya. Hikmah haji. Hikmah haji jika ditanya, ianya terbahagi kepada dua. Satu dari segi individu dan satu lagi dari segi masyarakat. Dari segi individu ialah dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Yang kedua, poin yang kedua, dapat meningkatkan iman dalam diri. Poin ketiga, dapat mendisiplinkan diri dalam kehidupan. Boleh? Alhamdulillah. Hikmah haji pula dari segi masyarakat. Sebab itu anak-anak ketika menjawab soalan peperiksaan, anak-anak kena fokus. Pastikan dalam soalan itu ditanya kehendak soalan itu individu ataupun masyarakat. Kerana kedua-duanya adalah jawapan yang berbeza. Dari segi hikmah haji pada masyarakat ialah dapat berkenalan sesama umat Islam.
Poin kedua, dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Poin ketiga, membantu meningkatkan ekonomi umat Islam. Boleh? Alhamdulillah. Boleh ikut ya. Baik, upah haji pula. Apakah yang dimaksudkan dengan upah haji? Yang Ustazah merahkan itu adalah yang penting untuk anda mengingatkannya. Upah haji ialah melakukan ibadah haji bagi pihak orang lain. Buat untuk orang lain. Maka kita upahkan. Baik, sekarang ni atas sebab apakah yang mengharuskan haji boleh diupah, haji boleh diwakilkan? Ya, ada dua. Pertama, kerana meninggal dunia. Okey, bila dah meninggal dunia, maka anak ataupun waris ataupun orang yang diamanahkan untuk melaksanakan haji bagi si mati. Yang kedua, tidak mempunyai keupayaan fizikal. Orang yang tidak mempunyai keupayaan fizikal dah tidak lagi mampu untuk bergerak. Dewasa ini kalau kita tengok dalam keadaan orang yang kencing manis, yang perlukan suntikan, yang lepas tu tidak mempunyai kemampuan yang banyak kerana memerlukan suntikan yang kerap 3 atau 4 kali dalam satu hari, maka ianya juga termasuk. Tapi syaratnya telah disahkan oleh doktor, bukanlah disahkan oleh diri sendiri. Okey? Supaya pastikan bahawa sahnya itu disahkan oleh pesakit tersebut adalah yang disahkan oleh doktor. Okey, tidak mempunyai keupayaan sendiri, seperti orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, ataupun yang dah tua. Baru-baru ini kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kenyataan hanya 50 tahun sahaja limit untuk pergi haji dan pergi umrah dan haji. Ini disebabkan apa? Kerana memikirkan keadaan risiko yang akan berlaku apabila jemaah dalam keadaan usia yang lanjut. Tetapi andainya kesihatan anda 50 tu masih lagi segar bugar, doalah saja supaya anda dapat terus mendapat panggilan ilahi untuk ke Baitullah, insya-Allah. Okey, upah haji ni. Apakah hikmah upah haji? Hikmah upah haji, dengar betul-betul ya. Hikmah upah haji ialah 1, memberi peluang kepada orang sakit yang tidak ada harapan sembuh dapat mengupah orang lain mengerjakan haji bagi pihak dirinya. Jadi upah haji itu adalah kita beri peluang orang sakit tu tadi yang memang tidak ada harapan sembuh tu tadi boleh mengerjakan haji juga. Dan yang kedua, orang tua yang hilang upaya dapat mengupah orang lain mengerjakan haji bagi pihaknya. Orang tua dia dah tak mampu lagi untuk melaksanakan haji. Jadi daripada hikmah ini boleh kita ambil iktibar sebenarnya. Kumpul duit daripada sekarang, pergi awal ketika usia muda. Jangan tunggu hampir lanjut usia barulah nak pergi. Jadi kumpul daripada sekarang. Ya, insya-Allah. Yang ketiga ialah memberi peluang kepada anak atau ahli keluarganya berbakti kepada ibu bapa atau keluarga yang telah meninggal dunia. Baik, beri peluang pada anak untuk upahkan haji ataupun melaksanakan haji untuk warisnya ataupun untuk ibu bapanya. Baik, anak-anak. Apa yang pasti kita kena faham bahawa nak
buat upah haji, yang perkara pokok yang paling penting, orang yang melaksanakan upah haji tadi itu telah mengerjakan haji. Ya, pada tahun sebelumnya. Tak boleh tahun tu juga. Ya, tak boleh tahun yang sama. Kerana tahun sebelumnya telah mengerjakan haji, barulah boleh dibuat upah haji. Okey, faham anak-anak? Alhamdulillah kalau faham. Okey. Okey, terima kasih kepada Zahira Hamzah kerana bersama dengan kita. Daniel, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, faham ya? InsyaAllah. Kita di akhir sesi pembelajaran kita nanti ada quiz. Ada soal jawab. Jadi semua yang Ustazah paparkan ini, anda semua pastikan fokus. Ya, dengarkan baik-baik. Okey, seterusnya Ustazah nak beri formula. Formula untuk anda ingat. Okey, formula apa? Formula wajib haji. Apakah wajib haji? Formula dia I3BM. I3BM. Apa tu I3BM? Yang ini I3BM. I3BM. I3BM ni. I3 tu maksud 3 lah. 3B. 3B. Ada 3B dan juga M. Jadi bila soalan dia minta anda nyatakan wajib haji. Apakah dia wajib haji? Terus dalam minda anda dah tahu. Iaitu akronim I3BM. Apa yang dimaksud dengan I? Ini. I maksudnya Islam. B maksudnya baligh. Okey, lagi satu B, berakal. B yang ketiga, berkuasa. Dan seterusnya ialah merdeka. Merdeka. Adakah merdeka macam itu? Maksudnya tidak bukan hamba abdi. Okey, jadi Islam, baligh, berakal, berkuasa, merdeka. Apa akronim dia? I3BM. I Islam, B baligh, B berakal, B berkuasa, M merdeka. Jadi itu adalah wajib haji. Okey, terima kasih Amir Razak kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini. Aiman Alias. Terima kasih. Daniel Nur Kamil. Insya. Okey, I3BM. Okey, bagus. Nanti Ustazah minta anda untuk naik ke konti jawab. Jadi pastikan bahawa anda semua memakai tudung kalau yang perempuan, supaya bila Ustazah bawa anda ke bahagian atas untuk menjawab soalan, anda boleh paparkan diri anda di halayak ramai di dalam YouTube Ustazah, insya-Allah. Okey, seterusnya. Ciri-ciri berkemampuan. Apakah dia ciri-ciri berkemampuan? Okey, berkemampuan ini nama lainnya ialah istita'ah ataupun berkuasa. Ada 3 perkataannya yang sama. Istita'ah, berkuasa, berkemampuan. Baik, sekarang kita ingin mengetahui apakah maksud yang dimaksudkan dengan istita'ah ataupun yang dimaksudkan dengan berkuasa. Apakah yang dimaksudkan dengan berkemampuan? Okey, jawapannya yang merah itu highlight adalah penting. Okey, cukup perbelanjaan. Tapi anak-anak, kalau anak-anak cuma menulis cukup perbelanjaan saja, maka tidak cukup jawapan anda untuk memperolehi markah 2. Kerana tak ada huraian, ada isi saja. Okey, yang merah itu adalah isi saja. Okey, Mazwan Adam, terima kasih. Oh, Imas Media.
Terima kasih kerana bersama pada hari ini. Okey, seterusnya cukup perbelanjaan untuk mengerjakan haji dan umrah tu pergi dah balik. Kalau tak cukup, macam mana kita nak melaksanakan bahagian yang lain di sana? Untuk pengetahuan anda, di sana kadang-kadang kita kurang peka sampai terlanggar dan menyebabkan kena dam ketika kita memakai ihram. Contoh ketika ustazah bawa jemaah umrah. Okey, masa ustazah bawa jemaah umrah, berbagai-bagai masalah yang timbul. Bukan masalah yang bawa, masalah yang dibawa. Iaitu jemaah. Apa masalahnya? Kadang-kadang dalam keadaan melaksanakan tawaf ketika tidak berwuduk. Kita tahu bahawa tawaf tanpa wuduk maka tidak sah. Maka dah terkentut-kentut. Bila terkentut-kentut maka tidak sah tawaf ikut pusingan yang tiada wuduk tu tadi. Itu anak-anak kena pekalah bagaimana pelaksanaannya. Sebab tu bila dah langgar, kalau tawaf langgar habis. Sebab tawaf tu merupakan rukun. Contoh yang lain apa dia? Contoh yang lain apabila kita melakukan perkara-perkara wajib, wajib umrah. Okey, contohnya wajib umrah kita dalam keadaan kita ambil satulah dalam keadaan kita, kalau yang tadi tu terbatal lah, yang kemungkinan besar ada jemaah masa ustazah bawa tu ada jemaah sedang buat sa'i. Okey, sa'i ni tak perlu mengambil wuduk. Tak perlu mengambil wuduk sebab syarat sa'i tak ada pun berwuduk. Okey, jadi apa yang berlaku, jemaah ni dalam keadaan ubah niat. Macam-macam lah boleh berlaku. Bila kita dalam keadaan jemaah tu berbagai-bagai yang terjadi masalah yang berlaku. Okey, sebab tu bila kita bawa jemaah mengerjakan umrah ataupun haji ni, orang yang bawa tu kena faham selok belok dan bagaimana nak mengatasi supaya jemaah tak pening kepala. Contoh kan, okey, ada yang salah satu daripada dam iaitu dia bagi lelaki. Okey, bagi lelaki dia mencabut. Bagi lelaki ke bagi perempuan dia mencabut bulu. Cabut bulu dalam keadaan dia berihram. Kalau tak ihram tak apa. Dia cabut bulu. Bulu apa? Wallahualam, bulu roma ke? Bulu apa ke daripada tubuh badan dia cabut bulu. Okey, bila cabut bulu dalam keadaan kena tengok berapa pula helai. Kerana orang yang menggugurkan rambut atau menggugurkan bulu itu akan dikenakan dam. Sebab tu kena peka. Jadi bila nak bayar dam kena gunakan duit. Kena gunakan duit. Jadi sebab itulah amat perlu cukup perbelanjaan pergi dan balik. Seterusnya cukup keperluan nafkah asas. Maksudnya yang ditinggalkan. Nak tinggalkan anak, nak tinggalkan isteri, nak tinggalkan mak. Pastikan anak-anak yang ditinggalkan, isteri yang ditinggalkan itu telah diberikan keperluan asas. Okey, ikut kemampuan lah. Jangan pula, bukan pula isteri pula minta, abang kalau nak pergi haji kena bagi saya BMW. Contohnya, tu tak asas Tak asas. Beri kancil tu cukup. Ikut keperluan. Ikut kemampuan. Kalau ikut kemampuan dengan apa yang ada lah, kalau kewangan lebih, berilah. Okey, seterusnya mempunyai kenderaan pergi dan balik. Ini pernah berlaku pernah berlaku sebelum ustazah pergi umrah dulu. Pernah berlaku, kalau tak silap ustazah tahun 2014 atau 2015 macam itu, di mana kapal terbang tidak boleh masuk ke Mekah.
pada masa itu, orang yang jemaah haji. Bila macam itu, keselamatan untuk pergi dan balik itu tidak ada. Ianya amat penting. Okey, seterusnya aman perjalanan. Aman perjalanan iaitu pergi dan balik aman perjalanannya. Maksudnya dalam keadaan selamat. Kalau ada rusuhan ke, maka lebih baiklah tidak pergi ataupun menundakan pemergiannya. Okey, seterusnya sihat tubuh badan. Okey, 5 ini adalah maksud istita'ah pada keseluruhan perempuan dan lelaki. Tetapi yang khusus bagi perempuan ialah khusus. Maksudnya 5 tadi tambahkan lagi 2. Bagi perempuan yang nak pergi mengerjakan haji ataupun umrah, pastikan mendapat keizinan suami atau walinya. Okey, siapa yang boleh jawab untuk soalan yang Ustazah paparkan? Silakan menjawabnya. Okey, soalannya ialah apakah nyatakan maksud haji dari segi istilah syarak? Baik, boleh tekan link tu dan anda naik ke konti. Bagi yang perempuan pastikan memakai tudung ya. Tekan link tu dan naik ke konti. Naik ke dalam.
StreamYard. Okey, siapa? Silakan tekan StreamYard. Nanti naikkan tekan. Okey, tekankan link yang Ustazah baru letakkan dekat chat tadi. Siapa? Faik Azman? Zahira? Zahira Hamzah? Boleh tekan link yang Ustazah beri tadi? Ya, silakan. Dania Nukamil? Najiha? Tekankan link yang Ustazah baru letakkan di chat tu tadi. Jom, beranikan diri. Kita kena Okey, silakan kepada mereka. Tekan. Zahira. Okey, Intan Nuliana ya. Okey, silakan Intan Nuliana. Mengunjungi Baitullah di Mekah. Mana muka awak ni? Muka tak ada ni. Bukti. Tertentu. Mengunjungi Baitullah di Mekah untuk mengerjakan ibadat tertentu. Apa dia? Ulang. Ustazah dah paparkan ni. Tinggal baca je tu. Mengunjungi Baitullah di Mekah untuk mengerjakan ibadat tertentu pada waktu tertentu. Pada masa syarat tertentu. Ulang lagi sekali sebab tak betul tu. Mengunjungi tempat yang mulia pada bahasa. Mengunjungi tempat yang mulia pada istilah syarak. Mengunjungi Baitullah di Mekah. Okey. Kerana mengerjakan ibadat tertentu pada masa tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Yeay, pandai. Tahniah. Okey, terima kasih. Okey, kita ambil soalan seterusnya. Insya. Soalan seterusnya. Ready Okey, Insya ready? Masing-masing tak nak tunjuk muka Okey, soalan seterusnya Insya. Okey, apakah maksud umrah dari segi istilah syarak? Apakah maksud umrah dari segi istilah syarak? Insya. Menziarahi Baitullahil Haram di Mekah kerana mengerjakan ibadah tertentu
pada bila-bila masa mengikut syarat-syaratnya. Alhamdulillah, tahniah. Okey, terima kasih. Okey, siapa lagi nak mencuba dengan soalan? Soalan seterusnya ialah apakah maksud upah haji? Apakah maksud upah haji? Siapa? Wardah. Wardah. Okey. Siapa lagi? Wardah. Wardah pakai tudung. Wardah pakai tudung. Okey dah. Ustazah naik yang ke konti. Tanya Wardah, berani. Muka ke depan sikit, tak nampak tu. Okey, Wardah, soalan kita untuk seterusnya ialah apakah maksud upah haji? Tak dengar lah Wardah. Okey, Wardah. Wardah dengar tak? Wardah. Okey, Wardah tak nak bercakap Okey, Anis. Okey, silakan Anis. Mana Anis? Tak nampak muka. Anis? Kejap Ustazah, Ustazah kejap. Okey, kejap. Satu dunia tengok awak ni. Kena berani. SMK pada Tinam kan berani. Okey, soalannya tadi saya tanya, apakah maksud upah haji? Maksud upah haji ialah mengerjakan haji bagi pihak lain. Melakukan ibadah haji bagi pihak orang lain. Bagus, tahniah. Okey, terima kasih kerana mencuba. Tahniah. Okey, Anis. Okey, siapa lagi nak cuba? Intan Nurliana. Okey, Intan Nurliana. Ya. Bukakan awak punya ni. Muka tak nampak. Awak punya muka tak nampak tu, Intan. Okey, Intan Nurliana, soalan seterusnya, berikan atau nyatakan, sebutkan apakah yang anda faham, ada berapakah, sebutkan wajib haji. Sebutkan wajib haji yang anda ketahui. Nampak tak paparan Ustazah? I3BN. Apa dia? I3BN. I3BN. Okey. Apakah maksudnya I3BN? Apa maksud dia? Tu Ustazah dah tunjuk tu. Apa dia? Islam. Okey, B yang pertama. Balil. Bagus. B yang kedua. Berakal. Bagus. B yang ketiga. Berkuasa. Okey, merdeka. Merdeka. Okey, bagus. Tahniah kepada Nurliana.
Okey, terima kasih kerana mencuba. Okey, bagus, bagus. Macam itulah SMK Banatina berani. Okey, teruskan. Siapa lagi nak cuba? Terima kasih ya. Siapa lagi nak cuba? Silakan. Ada lagi yang nak cuba? Okey, kalau tak ada, Wardah stuck tadi tu. Okey, Wardah stuck Okey, tak apa. Ustazah sambung dulu, nanti bersedia ya untuk Ustazah hantarkan link lagi. Okey, seterusnya untuk pelajaran kita bagi bahagian rukun haji. Okey, anak-anak boleh dengar tak? Boleh dengar? Boleh Okey. Okey, alhamdulillah. Seterusnya rukun haji ada 6. Ada berapa? Ada 6. Pertama, niat mengerjakan haji yang ni. Pertama, niat mengerjakan haji. Apakah niatnya? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ustazah ulang. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Anak-anak kena pastikan bahawa at least anak-anak tahu dia punya niat. Niat mengerjakan haji. Jadi fokus bagaimanakah niat mengerjakan haji. Okey? Kalau ada soalan, anak-anak dah mudah. Jadi dengan maksudnya sekali. Okey? Seterusnya yang nombor 2. Nombor 2 ni, ramai orang ni. Apa agaknya dia tengah buat? Siapa tahu? Tulis dekat ruangan chat. Dia berada dekat mana? Seketika dari masuk waktu Zuhur 9 Zulhijjah hingga sebelum masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Apa orang ni tengah buat? Okey, cepat-cepat type. Latihan. Tadi secara lisan, sekarang ni secara tulisan. Cuba type. Okey, Tania Daniel Nukamil. Wukuf di Arafah bagus. Ayu Anissa, wukuf di Arafah bagus. Alia Maisara, wukuf di Arafah bagus. Okey. Bagusnya. Ni cuba paparkan boleh tak? Pin message. Bukan. Okey. Bagus. Tanya. Okey, jadi yang kedua ialah wukuf di Arafah. Bagus. Najihah Fauzi pun menjawab betul. Anis Izzati, Insya, Abdul Aziz, Najihah Fauzi. Oh, bagus. Tania, anda ni semua memang best. Okey? Okey, yang ketiga, kita sambung ya anak-anak. Yang ketiga ialah tawaf. Okey, tawaf, tengok. Tawaf. Orang ramai ni. Okey, tawaf ni, siapa boleh jawab? Nak tawaf berapa pusingan? Mengelilingi Kaabah, berapa pusingan? Bermula di penjuru Hajar Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syarat tertentu. Okey, type cepat. Berapa pusingan? Type, bagus. Ayu Anissa, Abdul Aziz, Muhammad Luqmanul Hakim, Lin Amri, Haziq Rosdi. Okey, bagus. Kamaru Arifin. Bagus. Bijaknya anda ni semua. Bagus. 7 pusingan. Bagus, Tania. Baik anak-anak, kita terus ya. Baik, yang keempat ialah
Sa'i. Sa'i. Okey anak-anak, Ustazah nak tanya. Sa'i ni berjalan ulang alik. Dengar betul-betul? Berjalan ulang alik sebanyak 7 kali. Bermula daripada mana? Boleh? Type. Bermula dari mana? Hingga berakhir di mana? Type, cepat. Bermula dari mana, berakhir di mana? Okey, Zahira Hamzah, bagus. Bagus. Lin Amari, Haziq Rasidi. Okey, bagus. Daniel, Nukamil, Yin, Aina Batrisha, Anis. Oh, bagus. Bijak. Jangan Bukit Serin Bukit Serin kat Johor Bahru. Okey? Sebab kita nak fokus A+ ni. Sebab tu kena jawab yang teliti. Tapi Alhamdulillah Ustazah dah cek, semuanya bagus. Untuk mengetahui anak-anak, Ustazah gunakan banyak yang Ustazah paparkan untuk anak-anak bersama dengan desktop Ustazah. Dan Ustazah juga dibantu oleh laptop Ustazah untuk bahagian chat. Terima kasih. Terima kasih kerana anak-anak nak join kelas Ustazah. Kalau anak-anak rasa kelas Ustazah ni bagus, tolong pastikan subscribe. Ada butang warna merah tu kan? Cuba subscribe. Okey, pastikan anak-anak subscribe Ustazah ya. Butang merah kepada butang kelabu. Buat sekarang anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak akan lebih dapat keberkatan melalui subscribe Ustazah. Sebab nanti anak-anak dapat notification dan apa yang Ustazah paparkan kepada anak-anak pada hari ini presentation, Ustazah akan letakkan di laman YouTube Ustazah supaya anak-anak boleh buat ulang kaji lagi. Ya? Jadi tolong pastikan anak-anak subscribe. Subscribe tak bertambah tu. Jadi teruskan anak-anak ya. Kita bantu kita. Okey anak-anak. Alhamdulillah. Rukun haji yang seterusnya, yang kelima. Rukun haji yang kelima ialah, siapa tahu? Cepat. Type. Rukun haji yang kelima, siapa tahu? Cepat type. Okey, terima kasih yang dah subscribe. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih yang dah subscribe. Sebab Ustazah boleh baca ya dekat lagi satu laptop Ustazah ni. Okey. Bagusnya. Ramai yang menjawab bercukur. Baik anak-anak. Kalau anak-anak letak bercukur, nanti perempuan pun botak nanti. Jadi kena tuliskan bercukur atau bergunting. Ya anak-anak. Sian orang perempuan kalau botak. Ya, sebab anak-anak dah letak bercukur. Jadi kena dua lah. Dua istilah dekat situ. Bercukur atau bergunting. Ya anak-anak? Okey, bagus Alia Maisara. Najiha, kalau nak lalukan pisau, lelaki boleh lah. Kalau perempuan macam mana ni? Kepala dah botak ni. Ya, betul. Lalukan pisau. Tetapi macam mana kalau botak perempuan? Jadi berikan jawapan tu dua. Bercukur ataupun bergunting. Ya, bagus. Ayu Anissa dah perbaiki. Okey. Bagus anak-anak. Baik. Ustazah nak soalan lagi. Siapa yang cepat? The best tu. Okey. Bergunting
nak gunting berapa helai? Bergunting rambut tu nak berapa helai? Nak berapa helai? Siapa yang boleh jawab, tolong tulis di chat. Nak gunting berapa helai? Okey, Luqmanul Hakim, bagus. 3 helai. Nurul Syuhada 3 helai. Amri 3 helai. Oh, laju. Bagusnya. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, bagus. Terbaik. Okey, cukup. Kita beralih kepada seterusnya. Yang keenam. Tertib pada kebanyakan rukun. Ingat anak-anak, pada haji dia ada tertib pada kebanyakan rukun. Okey? Nanti kita akan belajar insya-Allah. Jadi tertib melakukan perbuatan mengikut urutan Okey anak-anak, Ustazah nak mudahkan anak-anak supaya mudah ingat. Yang tadi Ustazah uraikan keseluruhan. Jadi nak ingat, kita guna akronim. Apakah akronimnya? Jom. Okey. Apa akronimnya? Nina went to school by taxi. Apa dia? And niat ihram. Okey, seterusnya. Okey. Yang kedua, W, when, wukuf. Yang ketiga, tu, tawaf. S, school, sa'i. 5, B, buy. 6, T, tertib, taxi. Okey, cuba type. Apakah akronimnya? Nina went to school by taxi. 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 Ya Najihah, sekarang tutup sekolah. Tapi insyaAllah 2021 kita akan bertemu nanti di sekolah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Allah izinkan Okey. Okey. Bagus. Dah ada Luqmanul Hakim. Dah type dah. Okey, bagus. Okey, bagus. Anak-anak ni memang bijak lah SMK pada Tinam. Ada kelas sekolah lain ke? Apa pun juga, Ustazah hanya mengetahui anda berada di sekolah mana. Nanti Ustazah berikan kepada anda link kehadiran. InsyaAllah, bawa je kawan-kawan anda daripada luar sana, sekolah menengah mana-mana, ajak join Ustazah. Sebab Ustazah nak bagi ilmu free, tak berbayar. Okey anak-anak. Nina went to school by taxi and niat ihram. 2 wukuf, 3 tawaf, 4 sa'i, 5 bercukur atau bergunting, 6 tertib. Rukun haji ada 6. Ingat, Nina went to school by taxi. Jangan besok dalam peksa pula tulis macam itu. Nina went to school by taxi. Kena jawab betul. Niat ihram, wukuf, tawaf, sa'i, bercukur atau bergunting, tertib. Okey, betul? Alhamdulillah. Okey, Alim Aiman bagusnya daripada LKTP Belitung. Tahniah, ramai juga. Daniel Nukamil. Bagusnya. SMK Bentung. Sekolah menengah KB apa tu? Okey. Okey, Kahang Barat. Tanya. Alhamdulillah. Ajak lagi kawan-kawan. InsyaAllah kalau Allah izinkan next week kita bersama lagi. Sebab Ustazah ni cuba fokus sebenarnya nak habiskan untuk lambaian Kaabah ni lagi dan lagi. Tetapi hari ni je nanti dah tu memang limit masa. Jadi insyaAllah join Ustazah, rugi, dan jangan lupa juga subscribe. Kalau anak-anak nak berkenalan dengan Ustazah, komen sikit. Komen.
Jadi Ustazah tahu Andras tu siapa. Okey anak-anak, Ustazah nak bawa kepada anda bahagian ni pula. Rukun umrah. Rukun umrah kita gunakan akronimnya. Nasir tak suka balik Tanjung. Nasir tak suka balik Tanjung. Nasir tak suka balik Tanjung. Apa dia? Ada 5. Nasir niat ihram, tak tawaf, suka sa'i, B balik bercukur atau bergunting. Okey, yang kelima Tanjung, tertib. Nasir tak suka balik Tanjung. Nasir tak suka balik Tanjung. Okey, cuba type. Dah type dah. Bagus betul Intan Noliana Ismail. Dia dah type awal-awal. Pandailah anda ni. Okey. Tu yang Ustazah sayang tu. Okey. Teruskan menaip. Bila anda menaip secara tak langsung, anda punya pemikiran berjalan. Okey. Kita berjalan. Bergerak. Jadi insya-Allah adalah aktifnya minda kita pagi ni. Okey. Nasir tak suka balik Tanjung. Ustazah minta anda hafal rukun umrah ada 5. Niat ihram, tawaf, sa'i, bercukur, gunting, tertib. Okey. Niat ihram, tawaf, sa'i, bercukur, bergunting, tertib. Okey. InsyaAllah. Baik anak-anak. Macam mana? Boleh? Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Perbezaan haji dan umrah. Macam mana kita nak lihat? Ini semua yang Ustazah paparkan ialah soalan-soalan sebenarnya untuk peperiksaan. Secara tak langsung anak-anak. Anak-anak stay at home. Tetapi dapat ilmu hari ini daripada Ustazah. Bagaimana nak fokus ibadah, kertas 1, soalan objektif, soalan isi tempat kosong dan juga soalan nombor 2 bahagian B kertas 1. Jangan lupa, nombor 2 bahagian B kertas 1 merupakan soalan ibadah. Anda carilah, tak ada soalan akidah pada nombor 2. Soalan 2 untuk objektif, soalan 2 untuk kertas 1 bahagian B ialah ibadah dan ianya wajib dijawab. Apa dia? Wajib dijawab. Tak boleh tinggal anak-anak. Sebab tu sebenarnya Ustazah nak skor A+. Tak nak. B tak nak. A pun tak nak kalau boleh. A+. Biar target tinggi. Kalau dapat yang kurang sikit tapi kita puas hati atas usaha kita. Ya anak-anak? Okey, seterusnya. Apakah antara perbezaan haji dan umrah? Perbezaan yang kita ketara ialah dari segi bahasa. Kita tahu bahawa rukun haji itu tujuan dan maksudnya. Dan manakala rukun umrah ialah ziarah. Okey, ziarah. Manakala perbezaan dari segi masa. Anak-anak, rasa-rasanya rukun haji ni bila dikerjakan? Cuba, siapa boleh tuliskan? Bilakah masa mengerjakan haji? Pernah keluar soalan ni? Tak mustahil anak-anak nak dapat 100. Allah akan tengok, Allah akan pandang usaha kita. Ya, jangan risau. Itu kita serah ke Allah. Tapi yang penting kita dah berusaha sebagai seorang yang mengamalkan ahli sunnah wal jamaah. Usaha kena tinggi. Maka apa keputusannya serah ke Allah. Okey. Pada bulan Zulhijjah. Allahu Akbar. Najihah pada hari raya korban. Macam mana tu? Dikerjakan rukun haji pada hari raya korban. Salah. Jawapannya ialah dikerjakan pada bulan haji saja.
Dikerjakan pada bulan haji saja. Ingat bukan raya korban Raya korban tu kita tahu 11, 12, 13 kan. Jadi silap tu. Jadi kita kena tengok balik. Okey, tak apa. Salah di sini tak apa. Yang penting result besok the best. Okey anak-anak? Alhamdulillah. Okey, rukun haji bila masa dia dikerjakan pada bulan haji saja. Bulan lain tak boleh. Tak ada cakap orang cakap naik haji pada bulan pada bulan Muharram. Tak ada. Semua orang mengerjakan haji pada bulan haji saja. Okey, seterusnya. Rukun umrah barulah pada bila-bila masa. Okey? Okey. Siapa boleh ulang semula? Berapakah bilangan rukun haji? Yang kedua, berapakah bilangan rukun umrah? Tulis. Kita interaksi anak-anak. Secara bertulis. Berapakah bilangan rukun haji? Berapakah bilangan rukun umrah? Tulis. Rukun haji berapa? Rukun umrah berapa? Okey, Vanilla. Oh, Vanilla pandai. Haji 6, umrah 5. Ada yang tak lengkap. Okey, ada yang tak lengkap tu. Okey, bagus. Syazwani Isa, bagus. Intan Noliana, bagus. Ayu Anissa, rukun haji 6, rukun umrah 5. Oh, bagusnya. Okey, anda semua memang hebatlah, tahniah. Okey, anak-anak, kita stop. Teruskan dengan wukuf. Okey, rukun haji ada wukuf. Tapi rukun umrah tidak ada wukuf. Ingat tu anak-anak Sebab pernah keluar soalan peperiksaan. Apakah perbezaan di antara rukun haji dan rukun umrah? Jadi perbezaan yang paling ketara, kalau di dalam haji ada wukuf. Kalau bukan haji, kalau di dalam umrah tidak ada wukuf. Okey Alhamdulillah. Baik, yang seterusnya akhirnya tertib. Tertib kalau bagi rukun haji pada kebanyakan rukun mengikut tertib. Kalau pada rukun umrah, semua rukun tu kena ikut tertib. Kenapa Ustaz cakap kebanyakan rukun? Dia ada cara-caranya yang tersendiri. InsyaAllah. Nanti kita akan belajar kalau Allah izinkan. Sekarang kita lebih kepada ulang kaji lambayan Kaabah dan juga bagaimana cara nak menjawab soalan jawapan yang tepat. Okey anak-anak, Alhamdulillah. Okey, tahallul. Tahallul. Apa maksud tahallul? Tahallul. Tahallul ni maksudnya ialah menurut syarak membebaskan diri daripada larangan yang terdapat semasa ihram. Bebaskan diri daripada larangan yang terdapat semasa ihram. Bebaskan diri. Bebas yang macam mana tu? Maksudnya orang yang bertahallul ini adalah orang yang memakai ihram. Bila memakai ihram tu anak-anak, otomatik dia tidak boleh melakukan beberapa perkara. Apakah perkara-perkaranya? Tunggu. Kita akan lihat nanti. Okey? Yang penting anak-anak apa maksud tahlul. Ingat tahlul bukan tahlul yang lain. Okey? Tahlul. Maksud tahlul tadi membebaskan diri daripada larangan yang terdapat semasa ihram. Manakala tahlul bagi umrah ialah para jemaah bercukur atau bergunting selesai saja melaksanakan sa'i. Selepas selesai melaksanakan sa'i, maka para jemaah ini bersedia untuk bercukur atau bergunting. Yang kita tengok tadi, berapa helai sekurang-kurang rambut? 3 helai ya anak-anak. Alhamdulillah. Okey. Okey anak-anak, Ustazah paparkan seterusnya. Laju tak? Ustazah laju ke tidak? Laju Mana saya tahu, saya cuma keluar dari ihram. Apa? Kalau tak buat wajib haji. Apa dia kata? Tak laju. Okey tak? Okey tak laju. Alhamdulillah.
Kadang-kadang tak sedar kan ustazah ni dah seronok bercakap. Sebab tu anak-anak boleh layari laman YouTube ustazah sebab ustazah memang suka dengan anak-anak untuk beri game dan sebagainya ya, boleh lihat. Dan anak-anak boleh fokus kepada soalan kuis yang memang ustazah dah paparkan. Tinggal duduk relax je baca Okey, sambil buka handset. Okey anak-anak. Seterusnya ialah tahlul. Yang tadi dia tahlul haji. Kalau dalam tahlul haji terdapat dua, iaitu tahlul awal dan juga tahlul sani. Cuba anak-anak letakkan dekat paparan, tahlul terbagi kepada dua. Tahlul awal, tahlul sani. Okey, boleh? Mana? Tahlul terbagi kepada dua. Cuba sebutkan apa dia? Okey, Zahira, bagus. Siapa lagi ingin mencuba? Okey, Muhammad Luqmanul Hakim, bagus. Nurul Nabila, bagus. Okey, Dania Nukami, bagus. Intan Nuliana Ismail, bagus. Okey, Najihah Fauzi tak cukup, tahlul awal je. Tak cukup tu. Okey, An-Nur Syafiana, bagus. Okey, Wanila, bagus. Ya Syah, tak cukup tu, tahlul awal je. Kena tulis. Ustazah sebut tadi, tahlul terbagi kepada dua, iaitu sebutkan apa dia. Okey. Cuba type. Siapa yang belum type kan? Hairul Asia, bagus. Siti Nurain Najib, Nurul Syuhada, Nurul Huda, Dia Fizli, Abdul Aziz, Anis Izzati, Lia Amri, okey, Nurul Miza, Nur Ilia, Maisara, Najihah Fauzi. Okey, bagusnya Mira Rahman. Nur Fazliana Nabila, bagus. Anda ni semua memang hebat belaka lah. Okey, anak-anak, kita terus kepada seterusnya. Tahlul tu perlu melaksanakan 3 perkara. Okey, fokus. 3 perkara. Tahlul, bila kata tahlul haji tu ada 3 perkara. Apakah pelaksanaan yang kita buat? 1, melontar Jamratul Kubra. 2, tawaf dan sa'i. 3, bercukur atau bergunting. Okey, ustazah ulang. Tahlul haji ada 3. Melontar Jamratul Kubra. 2, tawaf dan sa'i. 3, bercukur atau bergunting. Baik anak-anak, sekarang ini tahlul awal adalah apabila jemaah melakukan 2 daripada 3 perkara. Apabila jemaah melakukan 2 daripada 3 perkara. Apa 2 daripada 3 perkara tu tadi? Pilihlah. Kan ada 3 ustazah bagi. Jadi 2 daripada 3 yang telah dilakukan oleh jemaah. Bila selesai 2 daripada 3, otomatik maka dia boleh melakukan apa-apa kecuali boleh lepas, boleh buka pakaian ihram tu, pakai baju biasa. Okey. Boleh buat apa-apa kecuali 3 perkara. 3 perkara saja yang tak boleh buat. Apa 3 perkara yang tak boleh buat? Ustazah dah notekan dekat bawah. Pertama, berkahwin, mengawinkan atau wakil untuk menerima nikah. Ini tak boleh. Berkahwin tak boleh, mengawinkan pun tak boleh, wakil untuk menerima nikah pun tak boleh. Sebab belum lagi layak apabila dia melakukan 2 daripada 3, iaitu tahlul awal. Okey? Yang kedua, dia tak boleh melakukan perkara yang merangsang syahwat. Jadi kena sabar. Tak boleh lagi buat perkara yang merangsang syahwat. Walaupun tak tahan, kena tahan. Sabar. Bila ustazah dah jadi mutawif, bila ustazah dah jadi mutawifah, bila ustazah berada di tanah haram, barulah ustazah lihat
bahawa bukan mudah untuk mengendalikan jemaah. Kerana jemaah itu ada berjuta-juta sikap. Ada berjuta-juta jiwa. Jadi sebab itu mutawif ni kena banyak sabar. Mutawifah kena banyak sabar. Sebab apa? Sebab nak layan kerenah manusia yang berbagai-bagai sikap, sifat dan sebagainya. Okey, perkara yang ketiga, tak boleh persetubuhan suami isteri. Okey, yang tiga ini tak boleh buat. Yang lain dah boleh buat. Maksudnya, bila selesai saja melontar Jamratul Kubra, selesai saja tawaf dan sa'i, dia dah boleh tahlul awal. Iaitu 2 daripada 3 perkara. Ataupun dia dah lepas saja bercukur atau bergunting yang akhir, dia masuk tahlul sani. Bila dah habis tahlul sani, dah buat 3-3, so lepas semua. Tidak ada lagi halangan ihram. Apakah larangan-larangan ihram tu anak-anak? Ya, tunggu. Kita tunggu apabila kita bertemu semula di lain minggu. InsyaAllah anak-anak. InsyaAllah. Okay, stay tune. Sentiasa berada dengan Ustazah setiap hari Isnin. Pukul 11 hingga 1. Jangan lewat ya anak-anak. Hari ni Ustazah terpaksa masuk dulu. Sebab Ustazah lihatkan belum ada pelajar. Ada satu je Ustazah terus mula. Jadi pastikan jangan lewat dan pastikan bahawa anak-anak link soalan. Pastikan anak-anak sentiasa menunggu Ustazah. Ya, biar nak dapat berkat kena tunggu ustazahnya. Nak dapat berkat kena tunggu cikgunya. Baru dapat barakah. Ya, dan pasti anak-anak, Ustazah nak ingatkan ni. Sebab hasil daripada pembelajaran Ustazah dengan Pak Kiai, dengan ustaz-ustaz. Di mana kalau nak belajar anak-anak, kena pastikan anak-anak berwudu. Dan juga pastikan anak-anak dah mandi. Gosok gigi. Kerana kebersihan itu amat bererti untuk barakah itu anak-anak. Itu dinamakan sebagai adab zahir bagi seorang pelajar. Okey, sekian sehingga bertemu lagi di bahagian kedua. Dan tengok anak-anak dekat link. Tengok dekat link. Ada apa tu? Okey, dekat link anak-anak tengok ada soalan. Ya? Soalan ni. Okey, soalan jawab sekarang. Ustazah tunggu. Anak-anak tak boleh keluar dulu belum pukul 1. Jawab soalan. Okey, Ustazah tunggu jawapan anak-anak. Ustazah dah siapkan soalan dekat Google Form untuk anak-anak jawab. Okey, Ustazah dah pinkan soalan yang masuk kepada Google Form. Tak kena marah. Kalau salah tak kena marah. Kan nak buktikan bahawa anak-anak belajar hari ini, fokus hari ini, dapat ilmu pada hari ini, barakah. Okey, dekat soalan tu dia kata boleh tengok buku. So apa lagi anak-anak tunggu-tunggu. Tengok buku. Ya? Okey, Ustazah tunggu tau. Jangan lari dulu sebab anda belum lagi mencatat kehadiran anda pada hari ini. Dan kehadiran anda amat diperlukan untuk semua yang sekolah-sekolah yang terlibat. Okey. Silakan. Ustazah dah pinkan soalan. Ya, boleh tengok buku. Ustazah tunggu. Okey, silakan jawab. Bukan banyak. 15 soalan sahaja.
Okey, ramai lagi yang tak jawab tu. Ustazah boleh tengok ya. Hanya beberapa orang saja yang jawab. Jadi silakan isikan Google Form untuk soal jawab yang Ustazah paparkan. Ustazah tunggu jawapan anda, hanya 15 saja. Kalau anda tidak tahu alamat email anda, dekat situ dia dah nyatakan bahawa tidak perlu letak email. Tapi yang lain tu anda kena isikan sebagaimana kad pengenalan. Tengah jawab. Okey anak-anak, cepat. Ustazah bagi masa setengah jam untuk anda jawab. Siapa yang cepat dan pantas, bijak, bistari. Terus usaha. Usaha dan usaha lagi. Anda terbaik. Okey, siapa yang dah komen? Komen, saya sudah. Sebab Ustazah boleh juga cek, tapi Ustazah nak tengok kepantasan anda. Kepantasan anda. Siapa paling awal? Ni kena bagi hadiah ni, online. Tapi kena awal tapi dapat full marks. 15/15. Ya, jawab. Boleh jawab sekarang? Jawab sekarang, Ustazah tunggu. Bila anda jawab, Ustazah dapat respons daripada Google Form tu. Okey, dah ada one respon. Ayu Anissa. Okey, tahniah Ayu Anissa kerana telah menjawab. Ayu Anissa, terima kasih kerana telah jawab. Jawapan maka Ustazah akan menandakannya nanti. Jadi cuba anda menjawabnya. Ayu Anissa berjaya jadi peserta pertama menjawab, tetapi jawapannya belum tentu betul atau tidak. Jadi apa pun juga Ustazah akan dapat tahu, dapat detect melalui Google Form yang dipaparkan nanti kepada Ustazah. Okey, seterusnya. Siapa ni?
cepat-cepat jawab. Ada lagi 25 minit. Daripada Ustazah Rohani. Alhamdulillah dah ada 6 orang. Teruskan.
Okey, Tanya, teruskan bagi mereka yang masih belum jawab lagi. Tanya, teruskan bagi mereka yang masih belum jawab lagi. Sebab kelas anda belum berakhir kerana link kehadiran anda belum dipaparkan lagi. Okey dah, isi kehadiran. Okey, tekan link. Okey, pastikan anda semua menekan link kehadiran yang disediakan Ustazah Rohana. Silakan. Tekankan link kehadiran. Jangan lupa ajak kawan-kawan anda join Ustazah insyaAllah minggu depan bagi bahagian wajib haji, dan insyaAllah Ustazah akan bawakan juga tajuk. Mudah-mudahan Ustazah akan dapat peluang lagi untuk bahagian wajib haji dan juga dam. Okey, Faradiana. Sudah apa tu? Najiha. Okey, dah isi borang kehadiran ya? Okey, insyaAllah. Dan kita akhiri kelas kita hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Semoga kita dapat lebih keberkatan dan pastikan anda semua terus mengikuti bersama dengan Ustazah Haja Bibi di laman YouTube Ustazah, dan Ustazah telah sediakan juga paparan untuk bahagian kertas-kertas soalan fokus A+ bagi kertas 1 dan kertas 2. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-As insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik, bagi mereka yang belum isi, teruskan isi dan hantar supaya kehadiran anda dicatat. Nanti Ustazah Rohana akan bantu untuk serahkan kepada sekolah-sekolah yang
bersama pada pagi ini, insya-Allah. Terima kasih atas kehadiran anda. Jumpa lagi. Okey, ila liqa wa ma'assalamah. Jangan lupa subscribe dan komen sebagai tanda kasih kita. Terus isi ya bagi mereka yang belum isi. Waalaikumsalam Aimi. Sama-sama kasih. Sama-sama minggu depan insya-Allah. Jumpa lagi. Terima kasih Daniel Kamil. Tak boleh nak isi kehadiran. Mungkin Luqmanul Hakim ni gunakan bukan MOE tak? Atau yang bukan MOE? Kat Telegram tu. Okey, bagi mereka yang tidak mempunyai email MOE, ni maksudnya ni Ustazah Rana bagi lagi ni. Dia isi kehadiran ni. Okey, cuba isi yang ni. Siapa yang masih belum isi, yang tak berjaya boleh isi ya. Link yang baru Ustazah paparkan tadi. Ada tak? Ni. Cuba isi link yang baru Ustazah paparkan tadi. Okey.
Okey, jumpa lagi minggu depan. Bagi mereka yang belum isi, pastikan isi kerana kehadiran anda ini menjadi bukti bahawa anda hadir kelas. Walaupun anda daripada sekolah lain. Kerana kami dapat detect melalui pengisian anda tadi. Seorang hanya sekali saja ya. Jangan double triple tolong kawan pula. Tak baik, dosa nanti tak. Okey, Alhamdulillah. Nurul Huda, terima kasih. Terima kasih kerana bersama dengan Ustazah Haja Bibi di channel YouTube Ustazah dan minta sahabat-sahabat keluarga anda untuk pastikan tekan butang subscribe untuk Ustazah Haja Bibi selepas melihat paparan ya. Kerana kalau tak lihat paparan maka butang YouTube tadi tidak memberi makna pada Ustazah. Jadi kena melayari dulu YouTube dan melihat paparan yang dibentangkan. Okey Haikal, Asnin. Juga kerana ada pada kelas Ustazah. Okey. Okey, Rahma. Ustazah 5 minit lagi. InsyaAllah. Dan pastikan anda semua memastikan bahawa jangan tinggal solat.
Macam ni nak beritahu. Sebab pukul 1 habis. Kelas tadi pun pukul 11. Okey, apa-apa pun jua boleh berhubung dekat channel YouTube Ustazah dan di bawah ini nanti ada deskripsi dan semua untuk anda ulang kaji. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.